Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah yang empunya sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh ahli keluarga baginda, juga kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada ibu dan ayah kita serta seluruh salah silah keturunan kita, kepada muslimin muslimat sekalian, baik yang terdahulu yang sekarang mahupun yang akan datang. Semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah, mudah-mudahan, amin. Yang dikasihi pengurusi, imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, kepada Datuk Seri Wan Nazir, sahabat saya yang menjemput saya datang ke sini pada malam ni, kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah, dan semoga beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat terutamanya, mudah-mudahan, amin. InsyaAllah pada malam ni saya akan cuba berkongsi maklumat tentang hubungan antara bidang saya, drama atau filem, dengan masyarakat terutamanya. Sebab saya nak kupas bab agama, bab hukum ni bukan bidang saya tak arif. Tuan-tuan lebih arif daripada saya dalam bidang tu sebenarnya. Saya akan cuba kupas sebaik mungkin apa sebenarnya peranan dan tanggungjawab saya sepatutnya kepada masyarakat. Saya ni, mula-mula saya perkenalkan diri saya lah. Sepatutnya nama saya Nasir bin Bilan Khan. Arwah ayah saya ni dia orang Pakistan, orang Pashtun. Jadi sepatut keturunan saya Nasir Khan Khail. Itu keturunan saya lah. Lepas tu saya kahwin orang Guak Cepedak, Kedah, dan ambil keputusan menetap di Guak Cepedak lebih kurang 30 tahun lah sekarang, lebih kurang. Saya dah terlibat dalam bidang seni ni lebih kurang 40 tahun kan, daripada teater, lepas tu drama dan filem kemudiannya. Dia orang seni ni, saya mula perkenalkan orang seni ni bagaimana rupanya. Dan kata orang seni ni ialah orang yang memperhalusi sesuatu perkara kan. Nak kata gila tak sampai tahap boleh masuk tanjung rambutan lah, tapi nak kata sioman tak berapa nak sioman lah. Sebagai contoh lah, dia panggil seni fotografi. Orang yang ambil macam ni lah kan, gambar semua ni. Suruh kita ambil gambar kan, kita orang biasa ni, kalau contohlah botol ni, kita tak fikir apa dah kan, kita ambil gambar, kita pun terus pam ambil gambar kan. Tapi kalau orang seni suruh ambil gambar, dia tak ambil, dia pusing dulu, dia tengok daripada sudut mana sepatutnya dia nak ambil gambar tu. Sebab mungkin dia nak perjelaskan sesuatu dengan gambar yang dia ambil. Itu yang kata tak berapa nak siuman. Dia terlampau teliti tentang sesuatu. Itu dikatakan orang seni. Dan macam saya ni, saya lebih tumpu kepada bidang drama atau filem. Sebagai pelakon terutamanya, pernah ditawarkan untuk mengarah. Saya rasa tak sampai masa lagi untuk saya mengarah, sebab bagi saya tanggungjawab tu amat besar. Dan bagi saya, makna tanggungjawab tu apa yang saya tanggung di bahu saya kena jawab dengan Allah di akhirat nanti. Jadi saya takut untuk menerima tanggungjawab tu, takut tak terjawab di akhirat nanti. Sebab tu buat masa ni saya tolak dulu, biarlah saya hanya sebagai pelakon. Dan sekarang ni pun saya tak berapa nak berlakon sebenarnya. Ada tawaran yang saya rasa tak patut saya terlibat kan. Baru ni ada tawaran lebih kurang cuti dalam 14 hari 10 episod. Tapi saya tolak sebab adalah kan, tak selari dengan saya punya matlamat saya terlibat dalam bidang seni ni. Dia sebenarnya, seni ni dia halus. Benda dia satu kan. Dia kalau masuk dalam diri kita, dia tetap memberikan kesan, memberikan bekas. Kalau yang masuk dalam diri kita tu perkara yang tak baik, perkara yang negatif, dia akan beri kesan yang negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang masuk tu benda yang baik, benda yang positif, dia akan beri kesan yang positif. Benda yang masuk dalam diri kita ni dia panggil halus kan, sebab tu dia kata seni. Dia terlampau halus, kadang-kadang kita tak sedar
kan. Dia contoh lah, kadang-kadang kita tak ambil berat lah benda halus ni. Sebagai contoh lah, nyamuk denggi, dia hisap darah kita, lepas tu dia tinggal kuman. Kuman yang dia masukkan dalam darah kita tu cukup halus. Kalau kita pandang dengan mata kasar ni, kita tak nampak. Kena pakai kantong pembesar, kan, baru kita nampak kuman tu, terlampau halus. Tapi kesan dia cukup besar, dia boleh mengakibatkan kematian, demam denggi. Walaupun yang masuk tu halus, tapi kesan dia sebenarnya amat besar, kan. Habis itu juga kata, apa yang masuk, terutamanya macam bidang saya ni, dia lebih fokus kepada mata dan telinga, kan. Apa yang masuk melalui mata kita, yang masuk melalui telinga kita, kalau yang masuk tu benda yang negatif, maka dia akan beri kesan yang negatif. Itu juga sebaliknya. Kalau yang masuk tu benda yang positif, insya-Allah dia akan beri kesan yang positif. Dia macam ni lah, kadang-kadang kita tak ambil berat lah. Dia kata dalam Islam lah, dia kata awal perbuatan bermula dengan niat, kan. Macam saya terlibat dalam bidang ni, sama ada niat saya lillahi ta'ala, atau saya nak glamour, atau nak duit, atau apa, kan. Tu sebenarnya. Dan kerja drama ni dia tak boleh buat seorang. Kalau buat seorang senang, kan, niat saya ikhlas lillahi ta'ala, tapi ini by group, kan. Kadang 20-30 orang terlibat, kadang-kadang sampai beratus orang terlibat, kan, kena adegan-adegan yang besar. Kalau niat saya betul, yang lain niat tak berapa nak betul, jadi kesan tu tak berapa nak bagus sebenarnya, kan. Dia sebenarnya, saya kalau terlibat dalam bidang drama ni, nak ikutkan banyak sangat dah, kan. Kalau Tanah Kubur tu pun dah 200 episod, lebih kurang 15 musim. Dia sebenarnya Tanah Kubur ni dia bercerita tentang apa? Dia bercerita tentang matlamat hidup sebenarnya. Tanah Kubur ni dia bercerita tentang matlamat hidup. Matlamat hidup kita ni sebenarnya apa? Matlamat hidup kita mati ya. Sebab apa? Kita semua akan pergi ke Tanah Kubur satu hari nanti, kan. Kalau bukan sekarang, satu hari nanti kita semua akan menuju kat sana. Maksudnya kalau matlamat hidup kita adalah mati, jadi apa yang kita nak isi dalam kehidupan kita, biarlah selari dengan matlamat mati itu tadi. Apa yang dianjurkan oleh Islam terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila hidup kita, apa yang kita buat bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, sebab tu bila dia mati, Tok Adi nak menguruskan jenazah dia berhadapan dengan bermacam-macam masalah, kan. So benda ni sebenarnya bukan apa, pengajaran dah sebenarnya untuk kita, terutamanya kanak-kanak lah. Sebab Tanah Kubur ni kita cuba nak jadikan benteng sebenarnya, kan, untuk mencegah masyarakat kita terlibat dengan perkara-perkara yang tak baik, yang tak dianjurkan, jadi tentang yang diharamkan oleh Islam sebagai contoh. Sebenarnya apa yang masuk melalui mata dengan apa yang masuk melalui telinga, kesan yang masuk melalui mata ni sebenarnya lebih kuat daripada apa yang masuk melalui telinga. Contohlah, ada berlaku kemalangan, kan, kita cerita dengan kawan kita, kan, kata orang ni dia motor dia kena langgar lori, kepala pecah. Kita dengar dalam 1-2 minggu kita boleh lupa, kan, perkara tu. Tapi kalau kita tengok dengan mata kita perkara tu, berkata 1-2 minggu, kadang-kadang sampai mati kita tak boleh nak lupa. Sebab apa yang masuk melalui mata ni, kesan dia sebenarnya lebih hebat daripada apa yang masuk melalui telinga. Tapi kalau masuk kedua-dua, mata dan telinga, maka kesan dia lagi hebat. Jadi kadang-kadang itulah anak-anak kita besarkan, kan, dengan cara yang betul, hantar ke tempat yang betul, mengaji, kan, sekolah apa semua, kan. Bila besar jadi bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Pasal apa sebenarnya? Kadang-kadang apa yang ada di sekitar dia, apa yang dia tengok dekat TV, apa yang dia tengok dekat telefon, kan, macam-macam perkara. Kadang-kadang kita tak boleh nak tapis masuk benda-benda yang tak baik, kan, yang negatif. Itu bila dia besar, dia mengikut tu lah, mengikut perkara yang negatif, kan, yang masuk dalam diri dia. Dia sebenarnya Tanah Kubur dululah. Ada satu ketika kita pernah minta dengan Astro, dengan stesen TV, sebab kita kata kita minta 50% tunjukkan balasan yang jahat, 50% lagi tunjukkan balasan yang baik. Baru dia seimbang. Kita bagi dengan masyarakat, okey, engkau jangan buat perkara yang macam ni.
Kalau kau buat perkara yang macam ni, kau akan dapat balasan yang macam ni. Okey, masyarakat cakap, aku tak boleh nak buat macam ni, nak buat macam mana. Tunjuk balasan yang baik. Buat macam ni. Barulah dia seimbang. Tapi masalahnya Astro ni, diorang kata balasan jahat tu rating tinggi. Kalau boleh dia nak semua balasan jahat. Sebab kadang-kadang manusia ni, dia lebih utamakan keuntungan duit tu lebih pada keuntungan moral. Itu yang saya kadang-kadang tak berapa nak setuju sebenarnya. Dan sejak akhir-akhir ni pun saya banyak menolak tawaran pun kerana itu kan. Saya sekarang ni lebih suka menyendiri kan, untuk muhasabah diri saya sama ada saya patut tidak berterusan dengan kejayaan saya sekarang, ataupun sepatutnya saya kena cari kejayaan lain kan. Sebab saya tengah nilai sama ada kata kejayaan saya ni betul tak membawa manfaat kepada masyarakat atau sebaliknya kan, atau memudaratkan masyarakat kan. Tapi ialah banyak yang saya nak kena fikir, sebab kalau saya tak teruskan, siapa pula nak teruskan perjuangan ni kan. Sebab bagi saya, apa yang wujud dalam dunia ni, kita kena Islam kan. Maksudnya Islam tu kan sudah dia mengucap kalimah syahadat tak. Maksudnya ada TV, ada drama. Kena Islamkan tu maksudnya kena buat cerita-cerita yang selari dengan kehendak Islam. Kan, kalau tak orang buat bertentangan, dia akan memudaratkan, kalau tak diri kita, isteri kita atau anak kita, cucu cicit kita satu hari nanti. Kan? Jadi benda tu kena wujud. Apa saja yang wujud, kita kena tarik kepada Islam, Jadi saya sebenarnya cubalah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya sebenarnya sebaik mungkin. Kadang-kadang ialah orang-orang kita, kadang-kadang dia pandang orang sini ni semacam kan. Tapi itulah masalahnya, kadang-kadang orang sini ni pun ialah terlibat kadang-kadang dengan niat masing-masing kan. Kadang-kadang ada yang nak cari makan kan, untuk rezeki, menampung keperluan keluarga, anak, isteri. Ada yang nak kerja glamour kan, dan macam-macam niat masing-masing kan. Jadi saya harap satu hari nanti kebanyakannya dapat menyedar, tak sedar diri sendiri, sedar tanggungjawab, dapat perbetulkan niat sebaik mungkin supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebenarnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan. Dia sebenarnya kerja pelakon ni, kita tengok kat TV mudah, tapi sebenarnya bukan mudah. Apa pun dia kena ada ilmu lah. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita akan sesat dalam sesuatu perkara yang kita buat. Maksudnya kalau kita tak ada ilmu agama, kita akan sesat dalam agama tu. Kalau kita tak ada ilmu dalam lakonan, kita akan sesat dalam lakonan. Sepatutnya kita buat watak ni macam ni, dia jadi lain. Kan? Macam saya lah, suara Tok Adi dengan suara Abuja, dia beza. Kan? Sebenarnya apa yang saya nak gambarkan dengan suara Abuja tu, dan apa sebenarnya saya nak gambarkan dengan suara Tok Adi. Suara Abuja tu sebenarnya saya tarik daripada perut. Sebab apa saya tarik suara tu daripada perut? Sebab saya nak gambarkan watak Abuja ni adalah watak yang paling huduh, yang paling jijik, yang paling kotor, yang paling tak senonoh, yang paling busuk. Jadi hazanah tu letak kat mana? Dekat perut lah, najis kita kan. Paling jijik, paling busuk, paling kotor kat perut. Jadi nak gambarkan, itulah Abuja watak dia kan. Dan Tok Adi ni pula saya tarik suara tu daripada hati. Sebab apa? Sebab saya nak gambarkan watak Tok Adi ni adalah manusia yang ikhlas dengan hidup dia. Kan, bagi saya manusia yang ikhlas dengan hidup ni, suara dia tu dia tarik keluar daripada hati dia. Sebab kalau manusia masih bercakap dengan suara fikiran, maksudnya bila dia bercakap, dia fikir dulu, aku bercakap ni untung ke rugi. Kalau rugi, dia tak bercakap lah. Untung, baru dia bercakap, sebab dia fikir dulu. Tok Adi tak, dia rasa dia perlu bercakap, dia cakap lah. Dia rasa tak perlu bercakap, dia diam lah. Kan? Itu saya gambarkan watak Tok Adi tu melalui suara lah. Belum yang lain-lain lagi, cara dia bergerak, cara dia memandang, itu lagi banyak lah. Kalau nak cerita pasal itu tak habis kan. Sampai pagi besok pun tak habis kan. Jadi saya perjelas sikit lah apa maksud dengan apa suara hati tu. Saya buat demo sikit lah kan, dalam satu dosen, insyaAllah mudah-mudahan. Ya, apa suara hati tu kan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
marilah kita sama-sama berdoa supaya dia permudahkan akan urusan kita. Alhamdulillah. Lebih kurang bagi sikit sajalah. Itu maksudnya yang saya gambarkan tadi, kata suara hati tu kan. Maksudnya pelakon tu dia harus pandai memilih watak ni suara dia macam mana, perangai dia macam mana, mata dia merunung orang macam mana, supaya kata apabila masyarakat melihat dia nampak gambaran watak tu, penjelasan tentang watak tu. Tapi benda ni saya belajar pun lama jugalah. Dengan teater masa tu saya dah belajar 4 tahun. Lepas tu saya masuk satu kelas lakonan moden selama 3 tahun kan. Lepas tu baru saya mula masuk ke drama TV dan kemudian filem. Dan ada juga kadang-kadang drama yang saya menyesal sebenarnya terlibat kan. Kadang-kadang terlibat, bila dah terlibat baru tahu, oh rupanya drama ni lain matlamat ni kan. Antara yang saya suka salah satu drama tajuk dia Pinggiran. Kalau tuan-tuan pernah tengok ditayang di TV3, tapi masa tu dah lama dah. 20 tahun lepas tak silap saya. Saya berlakon dengan Ida Nirina. Saya bawa watak orang buta kan. Ida Nirina ni dia bawa watak orang pekak. Sebenarnya apa kami nak perjelaskan dengan drama tajuk dia Pinggiran tadi kan. Pinggiran. Okey. Ida Nirina ni dia pekak. Bila pekak, sebutan dia tak cantik. Orang pekak biasanya dia punya lidah sebutan tu tak cantik sebab dia tak dengar apa yang disebut. Kan sebagai contoh dia akan sebut, "Ke mana? Tak boleh." Kan, dia sebut lebih kurang macam tu. Jadi saya dengar, sebab saya buta, nikmat saya telinga. Saya dengar yang dia sebut tu tak cantik. Tapi kenapa saya jatuh hati pada yang tak cantik yang saya dengar. Begitu juga dengan Ida Nirina. Ida Nirina ni dia pekak kan. Jadi apa dia nikmat mata dia lah, penglihatan dia. Kenapa dia suka pada saya? Saya buat buta yang buruk. Mulut pun sengit. Kan? Kenapa dia suka pada buruk yang dia lihat? Apa yang kami nak bagi tahu, kualiti manusia ni bukan pada yang kita lihat, bukan pada yang kita dengar, tapi dia letak di pinggir hati. Di situlah letaknya kualiti manusia yang sebenar kan. Itu cara kadang-kadang orang seni dia berhubung dengan masyarakat. Kadang-kadang bahayanya sebenarnya adalah filem-filem atau drama-drama daripada luar sebenarnya. Kan itu yang amat-amat bahaya sebenarnya. Tapi itulah kadang-kadang kalau kita tak berhati-hatilah kan. Macam kita dah berumur ni kadang-kadang kita ada kekuatan kan, kita tengok kita boleh tapis kan, tapi takut anak-anak kita yang kecil-kecil ni kan, takut dia orang tak boleh nak tapis, masuk dia orang timur melekat dalam jiwa dia orang. Itu yang takut. Dia sebagai contoh lah, saya masa bukan remaja, dalam umur 12-13 tahun kot tak silap saya, pernah tengok filem dulu, filem barat, tajuk dia Dracula. Ada tak siapa pernah tengok? Lama dulu filem. Christopher Lee nama pelakon kan. Di mana dalam filem tu digambarkan salib tu punya kuasa. Kan? Bila hantu Dracula ni datang, letak salib, dia takut kan. Tapi kita kat dalam dalam panggung kan, bila heroin terutamanya nak kena gigit dengan hantu tu, kita berasa macam salib tu ada kuasa ketika menonton tu kan. Sebab apa? Kita terbawa-bawa dengan dia punya tu apa filem tu punya apa ni kan. Saya ada kawan dah, sembang-sembang dekat kedai kopi lah. Satu dia cerita pengalaman dia. Dia duduk asrama kan, sekolah asrama. Satu hari malam-malam kawan dia tidur, dia sergah lah main-main bergurau. Sergah kawan dia pakai hantu apa semua. Kawan dia bangun kan, bangun-bangun tidur tengok hantu. Baca ayat Quran tak hilang kan. Sebab nak hilang macam mana manusia kan. Baca last kali buat salib. Itu yang kata bahaya tu. Kadang-kadang benda masuk tanpa kita sedar kan, benda tunjuk dalam diri kita.
Itu yang kita takut-takut. Terutamanya anak-anak kita ni yang kecil-kecil, yang masih fresh. Kan, takut masuk benda-benda yang tak baik tu, benda-benda yang negatif, akan membesar dia nanti dengan perkara yang negatif sebegitu. Jadi, kadang-kadang lah masyarakat kita ni bila cerita tentang ikhlas, lillahi ta'ala ni, kadang-kadang kita tak ambil berat sebab kadang-kadang benda ikhlas ni dia tak nampak kan. Tu yang masalahnya. Dia contoh lah, kata macam saya lah, macam saya cerita tadi, sebut senang lah ikhlas kan, ikhlas kerana Allah. Tapi tu yang nak, dia satu lah contoh, ni contoh. Orang buka restoran, buka restoran. Okey, customer datang minta nasi goreng, bang bagi nasi goreng satu bang. Dia masak. Bila dia masak kerana Allah yang Maha Suci, maka sucilah makanan tu. Apabila makanan tu suci, dia akan menyuci orang yang makan sekejap lagi. Kalau satu hari 100 orang datang makan, tak besar tanggungjawab tu. Tapi kalau dia masak, kerana RM4.5 dia nak jual sekejap lagi, dia menyebarkan kekotoran hidup. Beza dia tak niat dia sebenarnya. Itu juga macam saya punya kerja ni, bukan kata 100 orang, kadang-kadang berjuta orang tengok. Kalau dia beri kesan yang negatif, macam manalah saya nak jawab dengan Allah di akhirat nanti kan. Itu yang kadang-kadang buat masa ni saya kena banyak berfikir kan. Berfikir sebab apa? Dunia ni sementara untuk saya hidup, yang kekal di akhirat nanti kan. Jadi saya cubalah merenung kan sebaik mungkin, sebab saya pun bukan muda. Saya dah 62 tahun kan, ikut umur baginda Rasulullah SAW, tinggal 1 tahun lagi. Ada 1 tahun je lagi. Jadi bagi saya, baik saya renung diri saya buat seketika ni kan, sama ada patut saya berterusan atau cari kejayaan lain. Jadi sebenarnya yang penting lah, sama-sama lah kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita masing-masing lah kan. Supaya apa? Supaya kata sama-sama kita dapat mengisi kan lubang-lubang kata yang ada kan, menampung lubang-lubang yang ada, supaya sama-sama kita terselamat dalam perjalanan hidup kita kan. Supaya tak ada yang masuk kan, terjumus dalam lubang-lubang atau longkang-longkang tersebut kan. Jadi apabila kita bersatu kan, melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, insya-Allah lah semoga sama-sama kita akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat terutamanya, mudah-mudahan. Jadi saya ni macam-macam idea sebenarnya nak buat drama kadang-kadang, tapi itulah kadang-kadang banyak yang tak selagi. Saya pernah 2 tahun saya tak berlakon. Saya bersara ketika itulah, satu ketika dulu dalam berapa, 15 tahun lepas kot. 2 tahun saya memang stop lakon. Ketika tu saya belajar hubungan antara alam dengan manusia kan. Belajar tentang batu, tentang herba kan, tumbuh-tumbuhan apa semua kan. 2 tahun saya tak berlakon. Satu hari dapat tawaran. Saya start balik dengan drama Cinta Penggali Kubur kan. Saya berlakon dengan Syirah Rusli. Bila dapat tawaran tu, production manager call saya, nama dia Jonet kan. Dia kata, bang, kita orang nak tawar abang berlakon lah. Saya jawab, saya minta maaf lah Jonet, abang dah bersara lah, kau cari pelakon lain lah. Lepas tu pengarah dia tak puas hati. Pengarah dia ni nama dia Jinggo, suami kepada Syirah Rusli. Dia telefon saya, dia kata, Nasir, dia masih sebelum mengarah dia buat PM, production manager, kawan baik saya ketika tu lah. Dia kata, Nasir, dia kata, aku ikhlas je kap, tapi kalau kau rasa benda ni mudaratkan kau, dia kata, aku faham. Bila dia sebut ikhlas tu, hati saya tersentuh. Saya kata, okey Jinggo, aku terima atas cerita ikhlas. Saya pergi KL lah. Kat KL saya tumpang rumah abang saya dekat Taman Melati. Saya tengok skrip, okey, adalah cacat yang kita rasa boleh repair kan. Sebab dalam skrip tu, watak saya tu dia buat macam terencat akal. Jadi bagi saya terencat akal ni di segi hukum nikah tak sah nikah kan, dia kena sempurna akal.
Jadi kita tarik pergi lurus Bendul kan. Tu boleh repair sikit. Saya kata, okey saya terima job ni, saya bagi tahu dengan Jinggo lah. Lepas tu PM dia yang Jonet tadi call saya, dia kata berapa saya nak untuk drama tu. Saya jawab, saya kata minta maaf lah Jonet, abang terima atas cerita ikhlas Kau tak bayar satu sen pun abang kena buat juga. Tapi kalau kau nak bagi, Alhamdulillah Allah nak bagi abang nasi rezeki. Sejak tu memang saya berlakon, saya tak fikir tentang bayaran. Saya fikir tentang skrip, ke mana arah skrip ni, kan? Sama ada dia menyesatkan masyarakat ke atau sebaliknya, kan? Bagi saya duit ni kau nak bayar aku berapa kau bayar lah. Besok kau jawab dengan Tuhan, kan? Pasal apa kau bayar aku 5 sen, pasal apa bayar RM1, kau jawab dengan Tuhan. Aku nak jawab skrip ni. Kalau skrip ni menyesatkan, teruk aku nak jawab dengan Allah di akhirat nanti, kan? Jadi saya petikaikan sekarang ni banyak pada skrip. Mana matlamat skrip tu, kan? Tentang watak saya tak kisah. Watak jahat ke, watak baik ke, bagi saya tak penting. Dan yang penting kata matlamat keseluruhan skrip tu ke mana, kan? Sama ada dia menyedarkan masyarakat ke atau sebaliknya. Itu yang saya pertikaikan. Jadi bila saya berterusan bekerja tu, memang saya tak fikirlah tentang bayaran. Sebab saya cubalah nak cari keikhlasan sebaik mungkin. Sampai akhirnya kawan baik saya juga, pelakon juga, datang jumpa saya. Dia beritahu saya, dia kata, Nasir, dia kata, tak payahlah saya sebut nama kawan saya ni, kan. Dia tanya saya, dia kata, Nasir, dia kata, kalau engkau, dia kata, dah menang banyak award, dia kata, kalau engkau ambil harga yang macam tu, Nasir, aku ni yang tak menang award ni, aku nak ambil harga berapa, Nasir? Saya tersentak juga bila tanya macam tu, kan. Saya rasa bersalah juga. Sebab apa? Sebab saya rosakkan market pelakon, kan. Sebab satu ketika tu, bila ialah industri ni dia tak besar, kecil, sampai satu masa tu diorang bayar tu memang mengarut gila lah, kan. Memang tak masuk akal lah, kan, bayaran yang diorang bagi pada saya. Jadi mungkin bila kawan saya dengar, dia rasa tak sedap, dia jumpa tanya saya lah. Saya pun rasa bersalah juga, sebab macam saya kata tadi, saya merosakkan market pelakon, kan. Last sekali saya ambil keputusan lah, saya rasa macam ni, kalau orang kata bayar, saya rasa okey, saya terima. Tapi kalau tak okey, saya tolak. Selepas saya tolak tu, dia nak tawar berapa pun saya tak terima dah. Lepas tu dia nak bayar 1 juta pun, saya kata, entah maaf lah, cari pelakon lain lah. Sebab saya malas buat kerana duit. Kerana apa? Saya takut tadi tu, takut nanti kerana kita tak ikhlas, benda tu jadi negatif dan akan beri kesan yang negatif. Walaupun matlamat skrip tu baik. Sebagai contoh, kata nasi goreng tadi, masak betul dah, tapi oleh kerana niat yang tak betul, takut kesan dia tu pun tak betul, kan. Saya takut sampai tahap macam tu lah. Mungkin kerana saya orang seni kot, sebab terlampau terlampau sangat meneliti sesuatu perkara, kan. Itu yang saya jadi amat-amat takut, kan. Jadi saya berharaplah semoga satu hari nanti kata saya dan rakan-rakan pelakon, rakan-rakan production yang terlibat dalam bidang drama atau filem dapat memperkemaskan niat kami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami selari dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, kan. Sepatutnya adegan-adegan yang tak perlu, kan, tak penting, kan, janganlah, kan, sampai tak selari dengan kehendak Islam, apa yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi biarlah kita buat, kan, kami laksanakan tugas kalau boleh dengan niat yang betul dan pelaksanaan yang betul. Supaya apa? Supaya dapat memberi kesan yang baik, kesan yang positif kepada masyarakat, mudah-mudahan. Jadi saya rasa buat setakat tu saya berkongsi pengalaman saya, kan, tentang seni, supaya sama-sama kita dapat mengenali, kan, di masing-masing. Supaya dia kata maka tak kenal maka tak cinta, kan. Jadi bila kita dah berkenalan tu, kita saling menyayangi sama kita, supaya kita sama-sama dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita, supaya kata kita sama-sama beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat, terutamanya mudah-mudahan.
Jadi sebelum sebab masa pun dah mencemburui kita. Jadi kalau ada pertanyaan, sila buat pertanyaan. Boleh. Ya, pertanyaan dalam bidang seni lah. Jangan pertanyaan dalam bidang hukum nanti saya kena panggil tu imam jawabkan. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Oh, semua okey. Faham tak? Kalau tak faham boleh bertanya dan saya akan perjelaskan sebaik mungkin. Ya. Oh, terima kasih. Baik soalan. Sebenarnya selalu saya diajukan soalan-soalan tu kan. Sebab dia sebenarnya alhamdulillah lah, mungkin kerana saya ikhlas dengan kerja saya kan. Jadi perkara-perkara macam tu tak berlaku, walaupun kadang-kadang kita syuting dekat kubur tengah malam kan. Kadang adegan-adegan yang berkait kata dengan liang lahat, kena masuk dalam liang lahat. Hanya satu ketika masa syuting di Melaka. Syuting di Melaka, kubur tu dekat tepi pantai. Jadi bila kita kapankan orang, dia panggil stand in lah. Sebab yang kita kapankan tu bukan pelakon. Orang yang, sebab kalau kita kapankan patung ni, bila angkat tu nampak patung. Jadi kita kena kapankan, kita tengok orang yang bentuk badan lebih kurang dengan watak tu. Kita kapankan, bila nak masuk, bila kapan-kapan, dia jadi sesak nafas. Kan, tak tahu pasal apa. Sebelum ni okey, tapi yang masa syuting di Melaka tu ada masalah. Kan, bila kapan-kapan dia rasa macam tak boleh nak bernafas. Dia kata, bang, tak boleh nak bernafas. Dia kata, tak boleh buat lah. Cari pelakon lain. Cari orang lain lah. Macam tu juga. Bila kapan-kapan dia jadi sesak nafas. Kan, jadi tak boleh kita nak angkut, bawa masuk liang lahat kan. Akhirnya orang situ juga, orang Melaka juga, orang kampung tu. Kan, dia tawarkan diri, bila buat, baru okey. Kan. Dia sebenarnya syuting Tanah Kubur ni, bila masuk liang lahat tu memang masuk betul. Tapi bukan pelakon lah. Pelakon tak berani. Ada 2-3 orang yang berani. Kan? Yang lain semua takut. Bila masuk liang lahat semua takut. Itu belum mati betul. Itu baru nak pelakon masuk liang lahat kan. Dia masih syuting tu, masuk liang lahat tu, masuk, letak papan, lepas tu timbus. Sampai pengarah kata cut. Baru kita bawa keluar balik kan. Maksudnya kalau hati tak kental, masalah juga kan. Nak masuk dalam liang lahat tu. Siapa saya, Wak Rozaidi. Dia, dulu dia pemenang, dia orang silat kan. Dia pernah menang juara dunia. Watak Sameon. Dulu-dulu lah, lepas tu watak dia dimatikan. Scene dia mati lah. Mati-mati letak kapur baru sampai semua kapan. Letak liang lahat. Tak lama dia keluar, tak berani juga kan. Walaupun silat jago dunia kan. Tapi bila masuk dalam liang lahat ni, getar juga jiwa tu. Tapi alhamdulillah lah, sebab dia berlakon ni kadang-kadang pengarah ni sedap dia. Saya pernah berlakon di Tampin, Negeri Sembilan. Kan. Pengarah tengok rumah, oh ni set ni bagus ni, nampak suram kan. Okey, ambil set ni, syuting. Saya masa pergi syuting bukan kampung tu, kampung-kampung sebelah, semua tak berani dengan rumah tu. Sebab dia orang jumpa macam-macam dekat rumah tu. Kan. Popular lah dengan cerita yang seram tentang rumah tu. Orang kampung bukan kampung tu, dengan kampung sebelah semua tahu. Kadang-kadang nak buat macam mana, rumah tu pula jadi set saya. Kan. Ada satu masa bersyuting di Selama, Perak. Macam tu juga. Rumah tu, dulu jalan kampung, lalu kat tepi rumah tu. Tapi bila dah ramai sangat yang berjumpa dengan makhluk-makhluk yang tak apa-apa ni kan, sampai dia ubah jalan, jauh daripada rumah tu. Tapi kita orang pergi syuting dekat rumah tu, orang kampung tengok terkejut. Dia kata, korang berani syuting kat sini? Lepas tu dia orang cerita baru saya tahu kan, sejarah tentang rumah tu. Ada jugalah berlaku perkara pelik kan. Ada satu malam tu terjadi jugalah perkara pelik. Tapi alhamdulillah lah kan, akhirnya berjaya juga habis syuting kan. Saya sebenarnya masa syuting ada satu drama di Sauk,
Perak. Masa tu memang ujian cukup dahsyat lah kan. Tukar pengarah sampai 3 pengarah kan, baru habis syuting, bertahun baru habis. Sebab dia uji dengan macam-macam perkara lah kan, Allah uji kita. Tapi Alhamdulillah lah, akhirnya selesai juga kan kerja. Tapi yang penting tu lah yang saya perkatakan tadi, semoga lah kan kita dapat sama-sama. Dia sebenarnya lah kita perlukan terutamanya skrip skrip yang baik, yang selari dengan kehendak kita lah kan, selari dengan Islam kan. Tapi masalahnya nak cari penulis skrip yang baik tu payah kan. Kalau boleh kan, yang ada bakat dalam penulisan, cuba buat skrip kan selari dengan kita punya matlamat lah kan, dapat menyedarkan masyarakat kita kan. Terutamanya orang yang banyak ilmu kan, kalau boleh kan, cuba dalam bidang tu penulisan, buat skrip kan. InsyaAllah kalau kita dapat bersatu, bekerjasama kan, dapatlah kita menghasilkan karya-karya dan dapat memberi kesan-kesan yang positif kepada masyarakat, mudah-mudahan. Amin. Ada lagi pertanyaan? Dia sebenarnya, ya terima kasih dia atas soalan tu. Kadang-kadang nak bawa watak yang bertentangan dengan diri kita lah kan, memang sukar lah sebenarnya kan. Saya sebenarnya satu ketika dulu orang tak panggil saya Nasir dah. Pergi mana-mana orang panggil Tok Adi kan. Tok Adi nak gambar dengan Tok Adi boleh tak? Nasir tu hilang. Last sekali syuting Munafik 2, saya pergi Kelantan, orang panggil Abuja. Saya dengar. So, watak Tok Adi tu kan, orang panggil Tok Adi saya seronok. Bila panggil Abuja tu saya serap sejuk juga kan. Takut nama tu lekat kan, sebab watak tu watak yang saya tak suka, saya benci kan dengan watak tu. Tapi oleh kerana diberikan tugas dan tanggungjawab kan, tak nak, terpaksa laksanakan jugalah. Takut kalau bagi pada orang lain kejap lagi dia bawa ke lain pula kan. Jadi bagi saya, tapi itulah dia sebenarnya lah, macam saya cerita tadi lah, keikhlasan kita sebenarnya kan. Watak tu bukan watak kita. Sebagai contoh lah, kata macam Tok Imam lah kan, dia bercerita tentang apa yang Iblis lafazkan kan. Bukan Tok Imam tu Iblis, dia hanya melafazkan apa yang Iblis tu cakap saja kan. Tak bermakna kalau imam tu lafazkan apa yang Iblis cakap, maksudnya imam tu Iblis. Tak kan. Itu jugalah saya punya itikad tentang watak-watak yang saya bawa tu kan. Jadi bagi saya cuba melaksanakan tugas saya, tak kira watak tu baik, tapi janganlah sampai buat benda-benda yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam lah kan. Itu kalau boleh kita adegan-adegan tu kalau boleh elak-elak. Sebab sekarang ni kadang-kadang macam Bollywood kan, Bollywood dulu tak ada kissing punya scene kan. Apa adegan bercium tu tak ada dulu filem Hollywood, tapi sekarang dah mula ada. Tu yang saya takut, jangan kat Malaysia pun nak, kalau boleh adegan-adegan yang bagi saya yang tak perlu tu tak perlu diwujudkan lah kan. Yang penting matlamat filem atau drama tu sebenarnya apa. Jadi kita buat adegan-adegan yang perlu sajalah kan, yang tak perlu tu jangan bawa lah. Jangan, kadang-kadang yelah penonton dia nak seronok kan, nak seronok, nak ketawa, nak tu nak ni. Janganlah ketawa kita nak akan ketawa sampai kita korbankan matlamat kita yang sebenar kan, untuk menyedarkan masyarakat kan, nak beri kesan yang positif kan. Tapi kadang-kadang kerana yelah biasalah nafsu kan, dia nak juga yang kadang-kadang negatif, tapi jangan bagilah kan, kalau boleh elakkan kan. Saya haraplah satu hari nanti industri drama dan filem kita supaya dapat patuh syariah kan. Patuh syariah mudah-mudahan kan, supaya semuanya selamat kan.
orang yang terlibat pun selamat kan. Nak jawab dengan Allah di akhirat nanti pun taklah susah sangat, mudah-mudahan kan. Saya harap itu dapat clear kan persoalan tadi tu. Mudah-mudahan, amin. Ada lagi pertanyaan? Pun dah masuk isyak dah. Saya rasa setakat tu, jadi saya pertama sekali ingin mohon ampun dan maaf lah sekiranya kata-kata saya menyinggung tuan-tuan dan puan-puan muslimat sekalian. Dan saya ingin mengucap terima kasih kerana menjemput saya hadir di sini pada malam ni. Sebenarnya kalau boleh saya dah tak apa-apa dah, tapi oleh kerana Datuk Seri Wan Nazir jemput ni kan, sahabat baik saya, jadi saya datang juga pada malam ni. Macam saya katakan tadi, saya kalau boleh buat ketika ni saya nak menyendiri, merenung kan kerja buat saya selama ni, sama ada dia membawa kesan positif atau negatif. Jadi saya berharaplah semoga semua yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan muslimat sekalian, sama-sama kita bersatu kan, dan menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing supaya kita dapat menampung kelemahan kita, dan semoga dengannya kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat terutamanya, mudah-mudahan. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.